السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, selamat menyambut Maulud. Di Malaysia ni, dia mula dengan satu istilah yang mana kita siapa yang mula bila terbawa-bawa. Salam satu Malaysia. Salam Maulidir Rasul. Salam apa ni? Salam ma'an. Ini satu istilah yang digunakan yang tidak mempunyai makna. Salam Maulid Rasul. Salam ni maksudnya sejahtera Maulid Rasul. Dia nak sejahtera ke kita kan? Dia nak sejahtera Maulid Rasul. Dan Maulid Rasul memang sejahtera pun. Jadi tak ada makna. Ini istilah salam yang tak benar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Tak ada pula majlis fatwa nak keluarkan apa pula pandangan tentang salam satu Malaysia. Tuan-tuan belakang saja. Tadi saya sebenarnya sebelum ke sini saya ceramah di masjid Matampok. Saya sebut sikit. Bila mereka sambut perayaan Maulid Nabi, walaupun kita tahu seperti mana yang telah syarah di sini, Maulid Nabi ini ahli sejarah berbeza pendapat. Bila? Ada kata 9, ada kata 8, ada kata 17, ada kata 12. Tetapi ahli sejarah ramai muhaqqiqin, yakni para ahli-hisab, ramai berpendapat bahawasanya 9 itu ialah tarikh Maulid. Ini Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqul Makhtum juga menyebut hal yang sama. Ini kita pernah kelas dulu. Dan kita beritahu dulu bahawasanya yang 12 yang ahli sejarah sokong ialah sampainya Nabi ke Madinah. Nabi bertolak pada 1 Rabiul Awal dalam hijrah. Nabi sampai pada 8 hari bulan di Quba. Daripada 8 Nabi menuju ke Madinah. Selama pada 12 hari bulan Nabi sampai di Nabi duduk di Quba tu banyak hari. Lepas duduk di Quba tu pada 12 Nabi bergerak sampai ke Madinah. Jadi selamat mengingati sampainya Nabi ke Madinah pada 12 Rabiul Awal. Tadi saya sebut sikit macam itu, saya kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawar. Bila dia hadir ke dalam majlis, dia tak pilih satu tempat yang istimewa untuk dia. Dia sama orang lain. Sepatutnya majlis sambutan di Malaysia ni, kita tak katalah sambut tak sambut, dah nak sambut kan. Di Malaysia ni dia sambut, dia tunjukkan nilai-nilai Islam itu humble. Tapi tadi apabila kereta orang besar datang, semua dengan persiapan dia yang dengan bunyi dia yang hebat, manusia semua ke tepi, turun dengan hebatnya. Artinya kalau Nabi duduk dalam majlis tu pun Nabi lepas ke belakang. Manusia ni telah dihebatkan lebih daripada Nabi dalam majlis yang kononnya nak mengenal Nabi. Tak apalah, dia beginilah. Wa an Urwah bin Zubair anna Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu anhu khasamathu Arwa bintu Aus ila Marwan ibn al-Hakam wadda'an annahu akhadha shay'an min ardiha faqala Sa'id أنا كنت آخذ
min ardiha syai'an ba'da alladhi sammaitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين. فقالوا له مروان لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال فما ماتت حتى ذهب بصرها وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر معناه أنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد أنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها فكانت قبرها. Kita masih lagi dalam kitab ad-da'wat dan dalam bab karamatul awliya wa fadlihim, dalam bab karamah para wali dan kelebihan mereka. Hadis yang berikutnya yang sedang kita baca ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim daripada Urwah ibnu Zubair. Urwah ibnu Zubair anak kepada Az-Zubair ibn al-Awwam. Az-Zubair ibn al-Awwam adalah salah seorang sahabat Nabi yang Nabi jamin masuk syurga. Dan Az-Zubair ini mati ketika berperang menentang tentera Ali. Ini juga cerita yang selalu kita sebut dalam sejarah Islam apabila golongan munafik telah memainkan peranan sehingga menyebabkan berlakunya pertempuran di kalangan sahabat. Di dalam isu politik pada pemerintahan zaman disebabkan isu politik pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah Uthman dibunuh, maka keadaan dunia Islam tidak tenteram. Sebab itu Syekh Muhyiddin Al-Khatib menyatakan, kalau orang tanya dosa pertempuran yang berlaku dalam dunia Islam ini, siapa yang kena tanggung? Antara yang kena tanggung dari setiap dosa ni Abdullah bin Sabah kena tanggung. Pasal dia yang menjatuhkan pisau yang ataupun parang ataupun senjata yang membunuh Uthman bin Affan, yang menyebabkan setelah itu dunia Islam tak tenteram lagi. Kena bunuhnya Uthman lah munculnya Khawarij, disebabkan rentetan isu, munculnya isu Syiah, munculnya berbagai-bagai isu selepas daripada itu, dan membawa sebelum serius isu ni membawa kepada Az-Zubair ibn al-Awwam. Az-Zubair ibn al-Awwam ini orang besar, sahabat yang Nabi sayang. Talhah bin Ubaidillah, orang yang Nabi jamin masuk syurga. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, keluar ke Basrah menuntut hak bagi Uthman, membantah kegagalan kerajaan Ali untuk mengambil tindakan. Dan Ali dalam usaha membendung rakyat dan pemberontakan, niatnya bukan nak bertempur dengan Aisyah, nak berunding. Tiba-tiba malam telah bertukar menjadi pertempuran antara tentera Ali dan Aisyah yang dinamakan dengan peperangan Jamal, yang telah menyebabkan terkorban sahabat-sahabat yang dikasihi, termasuk Az-Zubair ibn Awwam, Talhah bin Ubaidillah. Ini peristiwa yang sangat menyayat hati. Siasah ni kadang-kadang yang banyak memisahkan orang Islam. Tapi Ali tidak pernah mencerca Az-Zubair. Ali tidak pernah mencerca Talhah bin Ubaidillah. Bahkan Ali menangisi kematian mereka.
Ali menangis. Sebab itu apabila Ali melihat Talhah jatuh, tersembam wajahnya di tanah, Ali turun daripada kudanya dan mengangkat dan menyapu pasir di muka Talhah dan menyatakan, azizun alayya an araka maqtulan tahta nujum as-sama. Amat beratlah perasaanku, ya Aba Muhammad, wahai Aba Muhammad, melihat engkau dibunuh di bawah bintang-bintang langit. Yang bunuh itu siapa? Tentera Ali. Kerana tentera Ali telah ditipu dan juga tentera Aisyah telah ditipu. Mereka berkhemah pada waktu malam, lalu geng munafikin ini menyerang tentera Ali dan menyerang Aisyah. Ali menyangka Aisyah menyerangnya, Aisyah menyangka tentera Ali menyerangnya. Lalu mereka keluar bertempur bermula pada waktu malam. Mereka sangka mereka telah sedang bertempur antara satu sama lain. Sebenarnya pihak munafik yang memulakan serangan itu. Ali tahu siapa Talhah. Sebab itu bila orang datang kepada Ali, pengikut Ali datang, ubashiruka ya Ali qataltu Zubair, aku bagi khabar gembira engkau pada wahai Ali, aku telah bunuh Zubair. Dia membawa pedang Zubair kepada Ali. Ali menangis. Nabi Ali kata, ubashiruka bin nar, aku beri kabar gembira pada engkau dengan neraka. Kata, bagaimana wahai Ali, aku berperang bagi pihakmu. Kata Ali, kerana aku mendengar Nabi kata, bashir qatil ibn Safiyah bin nar, berikan kabar pembunuh Ibnu Safiyah dengan neraka, yakni pembunuh Zubair. Dan bila pedang itu dibawa kepada Ali, Ali menangis. Ali menyatakan, sentiasalah pedang ini, yakni pedang Zubair, sentiasalah pedang ini menghilangkan duka cita di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah baiknya jika aku telah mati 20 tahun yang lepas sebelum peristiwa ini berlaku. Peristiwa selepas daripada itu Ali bertempur lagi dengan Muawiyah. Kesemuanya kerana salah tafsiran terhadap isu Uthman bin Affan. Tetapi majoriti para sahabat yang puluhan ribu masih hidup, mereka tidak berpihak pada Ali dan tidak berpihak kepada Muawiyah ataupun Aisyah. Kebanyakan mereka pergi, hanya beberapa puluh orang saja yang terlibat, yang lain tak mau terlibat kerana menganggap ini fitnah yang membabitkan pertempuran orang Islam. Kalau orang tanya pihak Ali kah yang benar, pihak Aisyah kah yang benar, kita kata pihak yang tak terlibat dengan mana-mana lah yang paling benar. Sebab tu jangan kata orang hak duduk atas pagar tak benar, belum tentu. Kadang-kadang orang hak tak masuk bertempur tu, dia di pihak yang benar. Kerana dia tengok dua-dua kabut. Jadi kita tak usah masuk ke mana-mana yang karut. Kita jadi orang yang berpendirian. Fabashshir ibad alladhi yastami'una al-qawla alladhina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Berikan kabar gembira pada hamba-hambaku, iaitu orang-orang yang mendengar ucapan-ucapan tetapi mereka itu fayattabi'una ahsana, maka ikut yang paling baik. Mereka lah orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ulul albab. Bukan Ahmad Albab, ulul albab. Ini orang yang matang, yang mempunyai akal yang matang dalam menentukan pilihan. Kita tak kata Ali salah ataupun Aisyah salah. Kita kata alangkah baiknya jika mereka tidak bertempur. Dan kita tahu mereka tidak bertempur dengan niat mereka. Mereka sangka mereka tak bertempur, tapi mereka diserang pada waktu malam. Lalu mereka terkejut. Ali menyangka Aisyah menyerangnya, Aisyah menyangka tentera Ali menyerangnya. Lalu berlakulah pertempuran. Aisyah keluar ke Basrah dengan tujuan untuk menuntut isu Uthman secara ramai, kerana dia isteri Nabi, apatah lagi Talhah bin Ubaidillah
Az-Zubair ibn al-Awwam menyertai rombongan itu. Maka puluh ribu umat Islam ikut mereka. Ali bin Abi Talib, dia pun hantar tentera pergi untuk berbincang. Pasal dia tak boleh tengok ni gerakan besar ni, dia kerajaan. Tapi bila dia hantar Al-Hasan, anak dia kata, jangan lakukan wahai ayahku, nanti ia akan membawa pada penyesalan. Ali kata, aku mesti. Kalau kau pergi ke sana, kau nak buat apa? Wahai ayahku. Dia kata, kita nak bercakap dengan Aisyah. Jika sekiranya mereka membiarkan kita, kita biarkan mereka. Jika mereka menyerang, kita pertahankan diri. Tapi Hasan kata, jangan, ini bahaya. Tapi bila pergi, zaman dulu tentera bukan dia tahu. Tentera Ali pergi, beramai dalam tentera Ali. Geng-geng munafikin dulu dalam tentera Ali, dia serang Aisyah. Lalu Aisyah menyatakan bahawasanya ia diserang. Urwah ibn Zubair ialah anak Az-Zubair ibn Awwam. Zubair ini kita tahu bahawasanya dia anak dia isteri dia Asma. Asma ialah adik kepada Aisyah radhiyallahu anha. Asma binti Abi Bakar. Jadi Urwah ibn Zubair dia banyak mengambil riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia banyak riwayat. Dia ni Urwah ni pada akhir hayat dia sakit. Kaki dia buruk. Ya, mungkin orang dulu tak tahu penyakit apa, nak kata macam mana tak tahu. Tapi ahli sejarah kata kaki dia sakit sehingga dipotong. Kena sakit kaki Urwah. Urwah kata, Urwah ni tabi'in besar, kata dia, anna Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu anhu. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ni siapa tuan? Sa'id bin Zaid adalah salah seorang 10 yang Nabi jamin masuk syurga. Yang ni kita kena kenal. Ni orang besar sahabat. Nabi jamin ramai khulafa yang 4, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair ibn Awwam, Sa'id bin Zaid, kan? Abu Ubaidah. Nabi SAW jamin untuk mereka ni. Abdul Rahman bin Auf, 10 mereka ni ialah orang yang dijamin syurga. Sa'id bin Zaid ni, kalau kita ingat kisah dia ialah kisah masa dia dikata dia baca Quran dengan adik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang Umar pukul. Sa'id ni orang Nabi sayang dan orang yang karamah, orang yang ada keberkatan. Bapa dia ni dengan Sayyidina Umar sepupu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebab tu kita tengok nama dia Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Kalau Umar bin Khattab bin Nufail. Nufail ni bin Abdul Uzza. Bin Nufail bin Abdul Uzza. Bapa dia Al-Khattab tu bapa Umar. Al-Khattab tak masuk Islam. Yang ni Sa'id bin Zaid. Amr bin Nufail. Amr bin Nufail ni ialah bapa pada siapa? Bapa kepada Zaid. Tuan-tuan, Sa'id bin Zaid, Zaid bin Amr bin Nufail adalah orang yang mana dia walaupun tak masuk Islam, tak sempat dengan Islam, tapi dia Nabi kata akan dibangkitkan ummatan wahidah. Ummatan wahidah. Dia seorang-seorang akan bangkit. Sebab apa? Masa Islam tak mai lagi, pok dia ni, dia bawa diri, dia tak mau ikut Quraisy. Dia kata ajaran engkau ni sesat, tak betul. Aku tak suka Quraisy sembelih alam musuh. Quraisy sembelihan dengan tujuan untuk berhala tu, dia tak mau makan.
Lepas tu dia cari agama. Dia cari agama yang betul. Dia pergi try tengok agama Yahudi dan Kristian. Tapi dia tak masuk. Pasal dia kata yang ni pun tak apa nak pergi. Lalu dia cuba mengesahkan Allah atas ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dia tak syirikkan Allah, dia panggil Allah. Cuma Islam tak datang. Tak sempat. Orang yang seangkatan dengan dia yang nak macam ni juga ialah Waraqah bin Nufail. Ingat? Waraqah bin Nufail siapa dia? Sepupu kepada Khadijah. Apabila Nabi SAW terima wahyu, Khadijah pergi bawa kepada Waraqah untuk tanya apa benda yang mai pada Muhammad ni. Waraqah yang bagi tahu dalam riwayat Bukhari, innahu namus qad jaa ila Musa. Itu adalah namus, malaikat Jibril. Dia panggil namus kerana Waraqah ni dia pandai dalam agama Kristian, Nasara. Dia pandai dalam Injil. Ini telah datang kepada Musa, kata dia. Dia dengan Waraqah sekali duk dicari. Waraqah ambil keputusan masuk Tanassar, masuk Kristian. Dia tak mau masuk apa. Dia kata Kristian pun tak betul. Yalah. Yahudi pun tak betul. Allah Esa. Jadi aku tak ada, aku seorang-seorang aku. Tuan-tuan, manusia kalau Allah nak pada kebenaran, Allah bagi hidayah kepada. Nabi kata besok di akhirat dia bangkit seorang-seorang dia tak sesat dengan doa. Waraqah juga dia akan diberi, dalam riwayat dia diberikan syurga sebab dia janji dia nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal dia tahu sikit. Tapi dia tak sempat. Sebab tu artinya setiap zaman akan ada orang yang berkesedaran siapakah yang patut mereka mencari hidayah. Nak kena ada orang bagi ya. Cuma dia ni Zaid bin Amr bin Nufail ni, kesian kat dia. Masa zaman dia tak mau ikut agama apa, yang duk buat buli dia, duk kejar dan buru dia ialah Al-Khattab, iaitu bapa Umar bin Khattab. Dia fanatik Quraisy. Dia buru dia ni pasal tak mau ikut agama Quraisy. Alhamdulillah anak dia jadi pembela Islam. Sebab tu kita tak boleh kata pak dia menteruk, anak dia macam tu. Jangan. Please. Okey. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu anhu khafamathu Arwa bintu Aus. Telah berkelahi dengan dia, berbalah dengan dia Arwa bintu Aus. Perempuan. Ila Marwan ibnul Hakam, bawa kes kepada Al-Marwan bin Hakam. Yakni dia Al-Marwan bin Hakam ketika itu dia adalah gubernur Madinah. Arwa bagi tahu bahawasanya Sa'id ini curi tanah dia. Nanti kita akan baca. Siapa Marwan bin Hakam? Kalau tuan-tuan pergi baca buku, dia akan kutuk Marwan bin Hakam. Ini pun kita kena hati-hati ya. Marwan bin Hakam bin Abil As bin Al-As, Al-Hakam bin Al-As. Marwan bin Hakam bin Al-As. Marwan ini, dia ni telah dituduh orang yang terlibat di dalam isu surat palsu zaman Osman bin Affan. Sebenarnya dia tak tulis, tapi macam itulah tuan-tuan. Orang ni bulut banyak. Marwan ni memang orang kanan Osman. Dia pun adik-beradik jugalah dengan Osman. Dalam pentadbiran Osman, dia ni bahagian pemegang cok Osman. Dikatakan, riwayat Syiah kata, Marwan lah yang sebenarnya yang tulis surat, ataupun sebahagian riwayat dituduh Osman terus. Syiah tuduh Osman. Sebahagian riwayat lain kata Marwan lah yang buat surat, yang hantar kepada penduduk Mesir supaya penduduk Mesir membunuh orang
yang dihantar ke sana iaitu Muhammad bin Abi Bakr. Muhammad bin Abi Bakr ni nak dihantar ke Mesir kerana nak menguruskan orang Mesir. Kononnya Muhammad bin Abi Bakr ni ada surat Osman suruh bunuh dia. Siapa Muhammad bin Abi Bakr? Anak Abu Bakr Siddiq. Lalu surat ni Sayyidina Ali dah jumpa surat ni daripada awal. Mereka main bantah Sayyidina Osman di Madinah. Geng Mesir. Bukan geng buat demonstrasi sekarang, ni geng dulu. Mereka main bantah Osman dan mengadu, tak payah hati. Mesir datang, Kufah datang, Basrah datang, membuat bantahan di rumah Osman. Osman kata tak apa, selesai masalah ni. Osman jawab semua tuduhan mereka. Mereka ni termakan hasutan Abdullah bin Sabah. Dia dah pergi kempen semua negeri ni. Tuan-tuan, masa tu ada Mesir, ada Kufah, ada Basrah, ada Syam. Tapi Syam, iaitu Syria, Syam tak main. Sebab Syam di bawah pengaruh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan terkenal sebagai seorang pemerintah yang bijak. Dan rakyat Syam bukan saja sayang kat Muawiyah, fanatik dengan Muawiyah. Dengan sifat santunnya, lunaknya, mudah berkira dengan rakyat. Rakyat sayang. Sebab itu bila orang cerca Muawiyah merintah Syam 20 tahun jadi gubernur dan kemudian jadi khalifah 20 tahun. Muawiyah duduk di atas kuasa 40 tahun. Syiah kalau sebut Muawiyah laknatullah alaih, dia laknat Muawiyah. Tapi sebenarnya dari segi zaman pemerintahan politik, tidak ada orang yang segemilang Muawiyah di sudut mendapat support rakyat. Sangat pandai politik. Rakyat sayang. Sehingga sebahagian sahabat bila orang kutuk Muawiyah kata, elok Omar tengok dia dulu, kau Omar sangka dia Imam Mahdi kot. Omar tengok Muawiyah tadi, dia kata hada Kisra hadhil ummah. Kisra umat ni. Pasal segak Muawiyah ni, orangnya putih dengan lawa. Syiah memang kutuk Muawiyah, tapi kalau baca sejarah Muawiyah, rakyat dia fanatik pada. Lunak dengan rakyat. Muawiyah ni pandai lah siasat. Ada memang ahli siasat. Sebab tu Umar kadang-kadang dia marah ke Muawiyah. Muawiyah dia nak pakai sekretari lah apa, tapi dia tak pernah pecat Muawiyah. Bahkan ditukar sebagian sahabat tempat dia buah Muawiyah. Dia tak pernah kacau Muawiyah. Dia tahu best bila dia the best bila dia duduk di Syam. Pada zaman Osman orang memberontak, negeri lain semua main, Syam tak datang. Syam di bawah pengaruh Muawiyah. Negeri lain ni semua termakan dengan Abdullah bin Sabah. Tapi yang termakan ni bukan ramai. Ada lah berapa. Mereka main lah. Ada 1,000, 2,000, 3,000 orang. Main dengan buat bentahan. Osman jelaskan semua kehendak mereka. Hantar kepada mereka Muhammad bin Abi Bakr. Hal ini untuk penduduk Mesir. Mereka patah balik. Tentulah Mesir balik ke Mesir, Kufah balik ke Kufah, Basrah balik ke Basrah. Tiba-tiba mereka patah balik main ramai-ramai. Sekali lagi mereka memberontak pada Osman. Osman tanya apa siapa? Dia kata kerana surat yang menulis bahawasanya Osman menyuruh hantar surat kepada penduduk gubernur di sana, bila sampai Muhammad bin Abi Bakr, hampa bunuh dia. Surat tu ada cok. Orang sedang tanya, cok ni siapa cok? Ini yang menyebabkan sejarah menuduh Marwan bin Al-Hakam adalah nama Habib ini. Sebenarnya bukan Marwan, orang lain buat, mustahil Marwan. Sebab Ali telah tanya mereka, siapa yang jumpa surat ni? Dia kata surat kepada penduduk Mesir. Orang Mesir. Macam mana mereka jumpa? Mereka kata ketika mereka berjalan, mereka jumpa satu orang yang naik kuda, pergi patah balik, pergi patah balik, pergi patah balik, main-main dengan dia. Lalu bertahan dia ni.
Dia tahan, dia tengok, dia kata dia ada surat. Dia pun buka surat ni. Surat ni adalah menunjukkan bahawasanya bagi syarat supaya bila sampai Muhammad bin Abi Bakar sana, bunuh. Supaya surat ni dia hantar terus kepada orang Muslim. Ali tanya. Sebenarnya orang Syiah baca balik sejarah. Ali tanya. Okey, tak apa, surat ni pada orang Muslim. Hampa orang Basrah dan orang Kufah, macam mana hampa tahu kata surat ni main? Hampa dah balik dah separuh jalan. Ali bijak. Kalau zaman kita boleh kata, lah, dia himpun aku. Kan? Dia call aku beritahu, dia SMS kan ni. Zaman tu mana ada? Basrah balik ke arah Basrah, Kufah balik ke arah Kufah. Macam mana hampa tahu? Ali tanya. Daripada dia. Ali kata, ini benda yang hampa rancang daripada awal. Lepas tu orang bangkit kata, Ali, pasal apa hari ni hang nak bantah kami? Sedangkan masa kami duduk di negeri kami, hang duk hantar surat supaya kami main buat pemberontakan menentang Osman. Ali kata, bila aku hantar? Ini lagi surat. Dan juga mereka kata kepada Talhah dan Ubaidillah bin Ubaidillah dan Az-Zubair ibn Awam juga, kenapa hampa suka hantar surat kat kami suruh kami menentang Osman? Kata, kami tak pernah hantar. Jadi banyak surat palsu ketika itu. Tidak mustahil satu surat palsu yang dibuat atas nama Osman, dan orang kata Marwan bin Hakam buat kerana dia pegang cok. Tapi kita percaya tak mungkin dia menginai Osman. Dia orang rapat Osman. Dan Marwan bin Hakam ni sebahagian ahli sejarah memasukkan dia di kalangan sahabat yang kecil, sebahagian yang memasuk di kalangan kibar tabi'in, di kalangan tabi'in yang besar. Untuk kena tahu ini sangat penting latar belakang sejarah. Nama-nama ni kita akan lalui. Hasilnya apabila berlaku surat tu, anak Abu Bakar, Muhammad bin Abi Bakar, dia terpengaruh sedikit dengan pemberontak. Semasa hari orang kepung rumah Osman, duka cita, Muhammad bin Abi Bakar pergi sekali. Sedangkan bapak dia baik dengan Osman bin Affan. Cumanya bila dia pergi sekali, dia sekerak jalan, dia tersedak. Sebelum apa-apa berlaku, dia lari balik ke rumah dia. Dia berlepas diri daripada isu ini. Fitnah pada zaman Osman. Dan inilah menyebabkan Marwan bin Hakam ni dipertikaikan oleh Syiah. Sebenarnya surat ni memang direka oleh geng zaman tu. Saya tak mau kata apalah kat Syiah, tapi dia kata Syiah tidaklah berapa jauh antara hubungan mereka dengan hubungan apa yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah. Semua ni kerana tak puas hati ke Osman. Cerita tak puas hati ke Osman dulu ni dibawa sampai zaman hari ni. Kalaulah kata sungguh Marwan bin Hakam tulis, kalaulah kata bukan Marwan bin Hakam ada sehingga kita nak boleh hukum dia. Walaupun ahli sunnah kata dia di kalangan kibar tabi'in, bukan ahli sunnah kata semua apa yang Marwan bin Hakam cakap itu semua betul. Dia tidak pernah memaksudkan Marwan bin Hakam. Okey. Bila kes ini dibawa kepada Marwan bin Hakam, wadda'an annahu akhadha. Marwan bin Hakam itu sebelum tu habis lepas zaman Uthman, kemudian mari zaman Ali, kemudian naik sebelah zaman Muawiyah. Marwan bin Hakam dia jadi gubernur pada zaman Muawiyah di Madinah. Dia jadi gubernur di Madinah. Orang marah pasal isu bapaknya Al-Hakam bin As pernah dibuang oleh Nabi ke Taif. Nabi buang Al-Hakam, buang negeri. Tapi Osman ambil balik. Sedia habis perempat menekan Osman. Ini pun isu yang dibangkitkan dalam demonstrasi menentang Osman. Masa tu ada demonstrasi tentang Osman. Menentang Osman, isu yang dibangkitkan antaranya isu Al-Hakam, bapak Marwan. Pasal apa patah balik? Tapi Osman kata, bukan aku yang patah balik sebelum ni. Dia pun dah benarkan dia balik. Dan apa yang dia buat perangai dulu dia dah tak buat. Jadi hukuman tu dah tamat. Tapi artinya oleh kerana pak dia Al-Hakam, Marwan pun dia tak mau. Dia tak mau. Yang pentingnya Marwan ni, dan banyak ahli sejarah tulis tentang Marwan ni adalah individu yang terfitnah. Individu terfitnah. Banyak ahli sejarah ni orang yang dituduh sedangkan orang itu tak buat. Jaga-jaga orang.
Yazid bin Muawiyah umpamanya, memang dia mungkin tak berapa bagus, tapi dia tak bunuh Al-Husain bin Ali. Tapi sejarah, penulis sejarah kata dia bunuh. Sebab apa? Kita kena tahu sejarah ni ditulis pada zaman kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah adalah kerajaan yang anti kepada kerajaan Umayyah. Kita tak kata ulama-ulama itu tipu, tapi rawi-rawi yang anti Muawiyah dan anti keluarga Umayyah itu banyak. Dan pembukuan ini berlaku kemudian. Dah kerajaan itu jatuh dah. Sebab itu kita nak kena tapis setiap riwayat. Sampai kemudian buku kita nak kena tengok. Mari orang nak cerita tentang Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah umpamanya rahimahullah ta'ala, siapa yang tulis tentang dia? Itu kita nak tahu. Anak-anak murid Ibn Taymiyah telah tulis tentang kehebatan Ibn Taymiyah. Siapa anak murid Ibn Taymiyah? Al-Imam Ibn Kathir. Ni orang tulis tentang Ibn Taymiyah. 774 meninggal. Siapa tulis Ibn Taymiyah? Anak murid Ibn Taymiyah semua sejarawan hebat. Al-Imam Az-Zahabi 748 Hijrah. Ini jago-jago yang hebat. Mereka menceritakan tentang kehebatan Ibn Taymiyah. Hatta orang daripada mazhab yang beza dengan Ibn Taymiyah, seperti Al-Hafiz As-Suyuti, tulis dalam Tabaqatul Huffaz, menceritakan tentang kehebatan Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Ad-Dural Al-Kaminah menceritakan tentang kehebatan Ibn Taymiyah. Puji Syekhul Islam, mujtahid mutlak, hafiz, tidak ada orang yang sepertinya. Kata Az-Zahabi, la halaftu baina rukni wal maqam, la halaftu inna aynai la tara mislahu wa anna nafsahu lan tara mislahu. Jika aku bersumpah di antara rukun dan makam Ibrahim, nescaya aku bersumpah mataku tidak pernah melihat orang yang sehebat Ibn Taymiyah, dan Ibn Taymiyah sendiri tak akan dapat melihat orang yang sehebat diri dia. Siapa kata ni? Zahabi. Siapa Zahabi? Zahabi ni tulis Siyar A'lam Nubala. Semua sejarawan Islam yang datang akan menyebut tentang pengkajian tokoh-tokoh Islam yang paling hebat sekali yang dikaji oleh Az-Zahabi dalam bukunya Siyar A'lam Nubala. Kat 20 jilid. Tiba-tiba di celahan itu ada satu orang namanya Ibnu Battutah. Dia ni pengembara. Kita tak tahu sebahagian ni Ibnu Battutah tulis ke ataupun orang lain yang tulis. Pasal buku Ibnu Battutah sendiri banyak edisi dia, macam-macam. Dia pernah sampai ke Indonesia, Ibnu Battutah, dan dia kata dia tengok burung Garuda makan orang. Kita percaya tak ada Garuda di Indonesia. Nak kata kok dia tengok kapal terbang Garuda macam tu, tak mungkin, kita tak ada lagi. Dia dengar cerita daripada penduduk di pelabuhan, lalu dia tulis. Maka banyak tempat-tempat sejarah yang ditulis ini oleh Ibnu Battutah tak wujud. Sebab dia ambil cerita orang di pelabuhan. Dia tak sempat turun. Dan dia kata dia telah ke Dimashq pada tahun 726. Dan ketika itu dia melihat seorang lelaki, iaitu Ahmad bin Taymiyah, sedang membaca khutbah di Masjid Dimashq. Dia tengok bila? Dia tengok pada bulan Ramadan 726. Pertama, dia tak benar. Dia kata dia tengok laki ni, dia kata Allah Ta'ala turun daripada arash ke dunia macam aku turun daripada mimbar ni. Lalu dia pun turun. Dia kata aku melihat Ibn Taymiyah ni, akal dia lebih besar dari kepala dia. Pertama,
dia bohong. Sebab Ibnu Taimiyah dalam sejarahnya yang semua anak murid dia tulis, dia tak pernah jadi khatib pun Masjid Dimashq. Kedua, semua orang dekat menulis pada bulan Rejab pada tahun 726 Hijrah, Ibnu Taimiyah telah pun dimasukkan ke dalam qal'a, yakni ditahan oleh pemerintah. Selama 2 tahun, pada tahun 728 Hijrah, Ibnu Taimiyah meninggal. Artinya, masa bulan Ramadan tu, hang tengok siapa? Kau ni duduk dalam penjara. Ibnu Battutah tidak melihat. Sebab itu, orang yang kaji buku Rihlah Ibnu Battutah akan kembali menyemak, akan membuat kenyataan ini tak benar tentang Ibnu Taimiyah. Sebab apa? Tak teli dengan riwayat sejarah yang ada. Tak teli. Kemudian mungkin Ibnu Battutah tak tulis, orang lain tulis. Kemudian mari orang-orang jalanan yang dianggap oleh penduduk negeri dia sebagai tak terpakai akidahnya, seperti Sirajuddin Abbas daripada Indonesia. Dia tulis buku tentang 40 masalah agama. Dan buku dia menasabkan kepada Ibnu Taimiyah, kepada ahli sunnah benda yang bukan-bukan. Dia pakai benda tu untuk menuduh Ibnu Taimiyah. Lebih teruk lagi, Sirajuddin Abbas kata ciri ahli sunnah tu, ciri orang yang tak ahli sunnah tu mengharamkan rokok. Ahli sunnah tak haramkan rokok, pasal dia isap rokok. Kiai Sirajuddin ni kiai daripada Indonesia. Takkan orang yang kata rokok haram semua terkeluar dari sunnah. Ini masalah fiqh, bukan masalah akidah. Habis itu ahli sunnah semua isap rokok. Sebab itu, be careful bila kita membaca sejarah. Sejarah memerlukan penelitian. Sebab itu sejarah ni ada bahasa dia. Dulu saya buat contoh tuan-tuan. Bila kita baca bahasa tu, kita boleh tahu bahasa ni bukan bahasa zaman tu. Tuan-tuan sendiri simple, saya buat dulu contoh. Saya kata, kalau kita baca buku Hantuah dan Hanjebat bertempur di Istana Melaka, kedua-duanya keletihan. Ketika rehat daripada bertempur, Hantuah makan burger, Hanjebat makan hotdog. Untuk orang hebat kita kata benda ni sejarah ada. Kita tu bohong. Awak, hang je boleh makan burger, Hantuah tak boleh makan. Ya, tapi masalahnya burger tak ada lagi pada zaman Hantuah. Jadi dari segi bahasa, penggunaan bahasa, kita boleh tahu sejauh mana authenticity, keabsahan sesuatu riwayat, sesuatu kandungan. Habis cerita ni. Okey. Arwah kata bahawasanya dia pergi mengadu kepada Marwan bin Hakam. Dia kata Sa'id bin Zaid ambil tanah dia. Kata Sa'id jawab, Ana kuntu akhidhu min ardiha syai'an. Ma ana kuntu. Dia tulis apa tu? Ma kuntu. Contohnya dia tulis apa? Ana kuntu. Okey. Ana kuntu akhidhu min ardiha syai'an ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah. Soalan. Oh, aku pergi ambil tanah setelah aku dengar hadis Rasulullah. Macam tu dia tanya. Qala madza sami'ta min Rasulillah? Apa yang kau dengar daripada Rasulullah? Marwan tanya dia. Dia kata qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man akhadha shibran min al-ard zulman tuwiqahu ila sab'il aradin. Siapa yang mengambil sejengkal tanah orang lain secara zalim, Allah tanggung atas dia 7 lapis bumi. Aku dengar Nabi kata benda ni. Takkan aku nak ambil setelah aku dengar hadis ni daripada Nabi. Apa maksudnya? Kalau kita pergi ambil tanah orang yang bukan hak kita secara zalim, dia tak bagi kat kita. Kita pandai-pandai duk mereka nak bagi dapat ke kita secara zalim, hak dia.
sama ada kita campur tangan hak orang, sama ada ataupun kita tipu orang, kita ambil cara zalim, Allah akan tanggung tanah itu 7 lapis. 7 lapis ni ulama-ulama bincang 7 lapis apa? Macam-macam. Kata mereka tak 7 bagaikan 7 lapis berat dosa bumi. Kata mereka besar mana tanah yang dia ambil itu dengan berat sampai 7 lapis ke bawah, macam itulah dia akan tanggung berat tu ketika dia menghadapi Allah pada hari kiamat kelak. Berbagai-bagai tafsiran lah, tapi yang penting Allah tanggungkan dosa berat tanah tu 7 lapis atas dia jika dia ambil secara zalim. Sa'id bin Zaid kata, aku dengar Nabi kata benda ni aku tak mungkin buat ambil tanah orang. Ni sebelum kita pergi kita kena ingat, tanah orang ni termasuklah tanah adik-beradik kita, tanah siapa, jangan ambil. Mungkin dia tak boleh lawan pasal kita pandai berada. Mungkin kita lawyer, kita pandai kecoh-kecoh tak boleh ke kita. Tapi zulman secara zalim, benda yang bukan hak kita, Tuhan tanggung kita. Mungkin kita guna lawyer besar, kita guna orang yang pandai, kita guna orang, hatta kalau kita pun pemerintah, kita guna kuasa kita. Berapa ramai orang tuan-tuan, yang mana orang tu dia duduk peringkat atas, dia pandai pergi dengan pejabat tanah buat ketua ni, boleh kat dia tanah orang. Kau tu tengok-tengok, tanah saya dah tak dapat. Allah akan tanggung 7 lapis. Hadis ni menyebabkan sebahagian para ulama istidlal bahawasanya bila dia sebut 7 lapis, sebahagian istidlal bahawasanya apabila kita ada tanah, lapis bawah tanah pun, istidlal ni maksud dia berujung, dia jadikan lapis bawah tanah pun hak milik tuan tanah juga. Sebab Nabi kata 7 lapis tanah tu hang kena tanggung. Kita akan pakai isyarat 7 lapis tu dia punya lah. Jadi artinya kalau kita beli tanah ke atas, tiba-tiba kita korek-korek dalam tanah tu adalah reta apa ke, emas ke, tanah tu kita punya lah. Walaupun setiap negara ada undang-undang dah, tapi asalnya kita punya lah. Tiba-tiba tuan tanah asal dia jual, dia kata tak, aku jual lapis atas ya, hang buat lapis bawah, aku tak jual lagi lapis bawah. Tak boleh lah. Jual semua lah. Itu mangkak. Ini harta siapa yang punya? Ini harta Ahmad Al-Baq yang punya. Okey. Faqala lahu Marwan, kata Marwan, man la as'aluka bayyinatan ba'da hadha, aku tak akan tanyalah engkau apa-apa bukti selepas pada ni. Satu gitu tuan, bayyinah ni ala man idda'a. Bukan kata Marwan ni berat sebelah. Marwan kata tak apalah, aku tak tanya. Lepas aku dengar hang bagi cakap ni, aku tak tanya lah. Sebenarnya Marwan tetap kena tanya. Semua orang sama di hadapan mahkamah. Tetapi dia tak perlu buktikan. Siapa yang perlu buktikan? Orang yang mendakwa, bukan orang yang kena tuduh. Saya akan buktikan tuduhan itu tak benar. Tak perlu. Awak perlu buktikan tuduhan itu benar. Al-bayyinatu ala man idda'a wal yamin ala man angkar. Bukti kepada orang yang menuduh dan sumpah kepada orang yang membantah. Memang orang kata hang adalah kaki perempuan, hang adalah seorang peminum arak. Kita boleh minum arak, hang buktikan hang tak minum arak. Kacau macam tu. Mana boleh mahkamah macam tu? Yang tuduh mendatangkan bukti. Orang yang tuduh orang berzina, dia berzina, hang mesti mendatangkan 4 orang saksi. Kita tak usah. Saya tak tahu. Anda tak 4 orang saksi. Tak cukup 4 orang saksi sebab 80 rotan belakang. Sekalipun dia tu imam tok lebar, tak kira. Kalau hang tak pasti jangan duk tuduh. Saya nampak betul lah. Tuan-tuan, Islam buat undang-undang yang macam tak mungkin lah. 4 orang saksi nak menuduh satu orang berzina. Nampak kemaluan lelaki masuk dalam kemaluan perempuan. Senang tuan. Masuk 4 orang boleh duduk tengok dah. Padahal dia nak bangkit ni, kami nak tengok saksi ni. Ketuk pintu dia dah bangkit lah. Sebab tu jangan tuduh zina.
Islam nak jaga masalah maruah. Habis itu terlepas. Siapa kata terlepas? Urusan dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah. Tak dapat tak apa. Habis apa nak kami nak kata? Kami jumpa dia pada berdoa peluk-peluk. Habang ke hakim. Kami jumpa dia berdua-duaan berpeluk-peluk. Lelaki di atas, perempuan di bawah. Berzina ke tak? Tak. Kebahagiaan tu tak nampak. Ada undang-undang yang hakim boleh buat untuk dia. Tak. Tapi masalah maruah orang. Berbeza kalau kita tuduh kita mangsa. Saya mangsa yang dirogol, itu kita boleh datangkan qarinah. Tengok, in kana qamisu quddat min duburin. Jika bajunya koyak daripada belakang, surah Yusuf. Jika bajunya koyak daripada depan, aduh. Tak boleh lah. Orang kata saya dirogol, datangkan 4 orang saksi, atau tidak akan kena 80 rotan. Manusia lah. Tidak menggunakan Islam macam tu. Sama juga jika orang menuduh dia diliwat. Maka menyatakan orang yang menuduh dia diliwat, kalau awak tuduh orang kena datangkan 4 orang saksi, tidak benar dari segi kaedah hukum. Kalau macam tu orang yang tuduh dia kena rogol, dia mesti datangkan 4 orang saksi, terlepas habis rogol. Dia boleh kata saya lebam, saya dah cakar dia, ada kesan dia. Mungkin dia hakim akan ambil dan akan cek qarinah yang lain. Pasal itu dulu tak ada orang nak rogol daripada 4 orang. Kalau rogol daripada 4 orang pun takkan hak lain tu jadi saksi pula. Demikian tuduhan liwat. Maka kata mesti 4 orang saksi liwat ialah orang yang tidak mendalami soal masalah hukum jenayah dalam Islam. Bukan masalah betul salah, tak. Tapi kaedah yang nak guna tu tak betul. Qarinah. Dia boleh jadikan qarinah. Saya, walaupun orang minta saya sokong kes tu, kata mesti 4 orang saksi, saya kata tak benar. Kalau awak kata kes ni mesti 4 orang saksi, esok orang kena rogol 4 orang saksi macam mana? Tak. Kes ni qarinah. Hujah dengan qarinah di mahkamah. Tak tahu siapa betul siapa salah, kita tak tahu. Allah Ta'ala, ni urusan Allah Ta'ala. Tapi qarinah pakai dalam kes. Qarinah apa? Evidence yang lain yang nak buktikan boleh dipakai. Dia kata aku tak tanya engkau. Ba'da hadza faqala Sa'id Allahumma in kana kadzibatan, ya Allah jikalah perempuan ini bohong. Allah. Tuan-tuan, minggu lepas kita baca siapa dia? Minggu lepas siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia doa kat siapa? Kat siapa? Allahumma jismi wa kat siapa? Usamah bin Qatadah kan? Ni Sa'id bin Zaid doa kepada siapa? Arwah binti Aus. Tengok, dia punya pattern doa dia tu sama, wording dia tu sama, cara dia wordkan, cara dia letakkan ayat tu sama. Allahumma in kana hadza Allahumma in kanat kadzibatan. Cuba tengok hak minggu lepas dia kata apa? Allahumma in kana 'abduka hadza kadziban, ya Allah jika hamba-Mu ini bohong. Yang ni Sa'ad bin Abi Waqqas kata apa? Usamah bin Qatadah. Sekarang Sa'id doa kepada Arwah binti Aus. Sa'id kata, ya Allah jika dia ini bohong. Sebab tu kalau kita nak doa kat orang hak nak marah ni, kita lapik ni, ya Allah jika dia bohong, fa'ami basarah, maka butakanlah matanya, waqtulha fi ardiha, dan bunuh dia di tanah dia sendiri. Allah berat. Saya rasa lah sebelum ni pun ada kes dah arwah ni buat kat dia, aku tak tahan aku. Sabar duk tuduh dia. Lepas tu arwah ni angkat kes pergi kat siapa? Pergi kat Marwan sampai Wak Mai Gubernur rumah aku ni. Panjang. Wak Mai Gubernur kat aku ni sampai nak suruh kuasa ambil tindakan kat aku ni, dah lah tak betul. Sa'id kata, ya Allah jika dia bohong, butakanlah mata dia, bunuh dia di tanah dia sendiri. Qala, kata rawi, fama matat hatta zahaba basaruha.
Arwah binti Aus tak mati melainkan dia dah buta, hilang mata dia. Wa bainama hiya tamshi fi ardiha id waqa'at fi hufratin famatat. Ketika dia sedang berjalan di tanah hak dia tuduh Sa'id curi tu, dia jatuh dalam lubang dan dia mati. Dalam riwayat Muslim kata, dia jatuh dalam telaga tanah tu, kemudian dia mati dalam lubang tu, di situlah kubur dia. Masa dia buta, dia berjalan, dia raba dinding. Bila orang tanya dia buta, dia kata telah menimpa aku doa Sa'id bin Zaid. Dia kata, tuan-tuan ingat tak Usamah bin Qatadah kata apa? Masa dia dah tua buta juga kan. Orang tanya dia, apa ni hang tak malu ni duk buat panggil hunduh-hunduh tua-tua ni dengan mata buta duk raba perempuan. Dia kata apa? Asabatni da'watu rajul mubarak. Telah menimpa aku doa lelaki yang diberkati. Sebab tuan-tuan, kita buat ke orang salih, orang baik, orang yang ada hubungan dengan Allah Ta'ala, jangan cari pasal. Dia doa kat kita. Kita zalim dia doa kat kita. Kita duk seronok, duk api kan jadi apa? Sedih sengawan. Tak jadi hari ni, tak jadi esok, tak jadi lusa, tak jadi minggu depan, tak jadi bulan depan, tapi hang tunggu dia main. Tunggu dia main. Hati-hati dalam benda yang macam ni. Yalah, kita pun habis tak boleh kalau kita tak doa. Boleh juga, bukan mesti kita doa. Tak. Barangkali ada orang tak dia doa. Para Nabi itu macam-macam. Pendekatan pada Nabi. Tentu ingat Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dia dakwah 950 tahun. Dia tak tahan umur. Dia doa. Dia kata apa? Rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyar. Wahai Tuhan, jangan tinggal seorang pun kafir duduk atas bumi. Habis bok saku cerah kat kalau ada. Tapi dia sabar lama kan. Nabi Musa alaihi salam, Fir'aun lawan dia, apa dia kata? Rabbana lima ataita Fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabil Rabbana khmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Wahai Tuhanku, dengan apa yang kau berikan kepada Fir'aun dan sekutu-sekutunya, orang besar dia, di perhiasan dunia, dia menyesatkan orang ramai. Wahai Tuhanku, musnahkan harta mereka, tutupkan jantung hati mereka. Mereka tidak beriman sehingga melihat azab yang pedih. Tuhan turun bala kat Fir'aun dan tentera dan semua sekali. Tetapi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dia Nabi. Bila kaum dia lawan dia kata apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa yang ikut aku, dia terdiri daripada pengikut aku. Siapa yang menentang aku, sesungguhnya engkau wahai Tuhan pengampun lagi penyayang. Allah, Nabi Ibrahim guna tidak? Ada Nabi yang dia cengih sikit. Ada Nabi Ibrahim guna tidak? Kadang-kadang dalam riwayat Nabi tengok belum Bakar, Nabi tengkau ni macam Ibrahim. Macam mana nak buat dengan perang Badar tawanan? Abu Bakar kata, adik-adik kau Rasulullah, kalau maaf pun bagus. Omar kata dia lawan. Tak, kau wahai Rasulullah, dia buang kau keluar daripada Mekah, pancung. Ada biar. Abdullah ibn Rawaha pun kata, dia apa halau kau keluar wahai Rasulullah, sehingga kau duduk dalam keadaan susah halau. Jangan biar, bunuh kau. Abu Bakar kata, dia beradik kau tu lah juga kawan lain. Kalau maaf pun bagus. Nabi kata, macam para Nabi lah. Nabi kata,
Mari kepada Ibrahim. Mari kepada Nabi Isa alaihi salam. Bila dia tengok orang dia, kaum dia lawan, fa in tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau azabkan mereka wahai Tuhan, kata Nabi Isa, sesungguhnya mereka ni bukan orang lain, hamba-Mu juga. Jika engkau maafkan mereka, sesungguhnya engkau itu maha perkasa lagi maha bijaksana, tak cacat. Kalau kau azabkan mereka wahai Tuhan, mereka hamba-Mu, bukan siapa. Oh, Nabi Isa hati dia kesian. Nabi Ibrahim hati dia kesian. Tak apa, Allah manusia macam tu kecenderungan. Ada orang yang cengih. Nabi Musa lawan dia kata bukan, buang musnah harta-benda, tutup pintu hati. Berapa kali orang panggil tak mau. Musnahkan mereka. Tak berimanlah tuan-tuan, ya Allah, sehingga melihat azab yang pedih. Tuhan kata, qad ujiba da'watakuma, sesungguhnya aku telah menyahut doa kamu berdua wahai Musa dan Harun. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Allah Nuh alaihi salam, ulama duk dakwah tak jadi. Rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara. Wahai Tuhan, jangan tinggal seorang muka bumi ini kafir. Jadi kadang-kadang manusia macam tu, kita ada kawan-kawan Ustaz cengih kan. Ada setengah tu dia lunak sikit. Di pemimpin ni, leadership ni, kepimpinan ni, dia mesti rakyat semua. Tak cengih ada masalah dia kita pakai. Tapi dalam kes tawanan Badar, ayat Quran turun menyebelahi Umar. Menyebelahi Umar. Nabi Ibrahim ni Allah. Nabi Ibrahim orang yang lunak, lambat. Pak dia lawan dia minta. Nak minta supaya Tuhan ampun pak dia. Dia macam itulah perasaan insan. Bila kita kata hang ni jenis cerai sangat, tak boleh. Kita tak apa, dia ni jenis lembut sikit, kita raih perasaannya. Kawan ni jenis cengih sikit, kita raih perasaan. Yang penting sentiasa berada di atas dawabit syarak, di atas prinsip-prinsip syarak. Allah Ta'ala belajar sekali. Ini adalah hadis yang menunjukkan tentang bagaimana Sa'id bin Zaid dan Ustaz. Silakan Ustaz. Soalan. Ada soalan ke? Soalan lisan lah. Hukum sebenar couple. Mengapa couple sering dikaitkan dengan zina hati? Tuan-tuan, semua anggota ini akan terkena hak ataupun terkena dia panggil hak, iaitu bahagian daripada zina. Perasaan dia, tangan dia. Tapi kita yang membenarkan dia adalah kemaluan dia. Kalau kemaluan itu zina betul lah. Allah menyatakan wala taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Apa saja yang boleh membawa kepada zina. Kenapa saja yang bawa zina akan berlakunya zina. Tapi agama tak pernah menyatakan jangan bercinta. Tak kata. Bercinta ialah tabiat manusia. Allah jadikan manusia ini wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kerana rumah tangga nak dibina tu, dibina atas dasar cinta. Tapi yang dilarang ialah perbuatan yang membawa kepada zina. Bukan cinta. Cinta ni, kita tengok satu orang, kita jatuh cinta pada dia. Bukan nak, cinta ni bukan boleh buat, tolonglah, please tolonglah cinta aku. No, tak boleh buat. Sebab itu, kebahlulan dalam bahasa sastra, sebahagian pemimpin-pemimpin Arab, dia paksa rakyat dia cinta kat dia. Dia bubuh gambar besar-besar, suruh orang apa? Orang duk sayang kat dia. Bukan orang sayang, orang duk berdoa. Cinta tu datang hasil daripada manusia buat benda yang menyebabkan orang sayang. Bukan dengan puja gambar. Tiap hari duk keluar gambar dia langsung abang. Abang dia mat takut dengar. Tengok dia, bukan orang kedua suka. Orang kata hang ni menyibuk lebih pada menteri lah. Jadi maka sebab itu cinta, benci, kasih. Kita nak paksa orang benci orang.
Tapi ada faktor-faktor yang boleh menyebabkan orang jatuh cinta. Bila satu orang jatuh cinta, lelaki jatuh cinta pada perempuan, dia tengok perempuan ni, dia kenal, normal. Kita jangan duk larang kata, hang jangan duk cinta, jangan, biar. Itu normal. Bila cinta kat siapa? Cinta kat satu orang perempuan. Mana budak ni pelajar universiti banyak ni, budak tahun 1 ke, tahun 3 ke, kan? Normal lah. Biar benda yang normal tu berjalan macam biasa. Jangan sekali dia, aku ni tengok perempuan apa pun tak rasa apa. Oh, kacau kita. Kacau banyaklah, kacau. Dia telah keluar daripada normal tu kepada tabiat luar biasa. Cuma Nabi kata dah cinta-cinta ni kahwinlah. Dalam riwayat Ibnu Majah, satu orang anak yatim perempuan, dia bercinta dengan satu orang lelaki. Kawan yang jaga dia ni nak suruh dia kahwin dengan orang lain. Yang dia kata hak dia bercinta tu tak apa ada duit. Dia faham kahwin dengan orang lain. Benda ni sampai kepada Nabi. Nabi kata la yuralil mutahabbain mislun nikah. Tak diperlihatkan kepada dua orang yang bercinta lebih seperti nikah. Kalau dah bercinta tu bagi nikah. Sebab tu kita tak boleh pi terus bagi orang kahwin. Suruh dia tengok dulu. Nabi kata fanzur ilaiha. Tengok dia. Bila tengok dia datang cinta, dia datang kenal. Bila dia kenal baru kahwin. Dan riwayat hadis, satu orang nak kahwin dengan wanita Ansar, Nabi kata an-nazarta ilaiha, handa pergi tengok dah, tak pergi tengok ya Rasulullah. Nabi kata izhab munzur ilaiha fa inna uyunil ansar. Pergi dan tengok, kerana pada mata orang Ansar itu ada sesuatu. Anda tengok, anda tercinta kat mata orang Ansar. Jadi saya ni sebenarnya jatuh cinta dengan satu ubat, kita normal lah. Tapi saya ingat nak bawa dia pergi malam ni, yang tu tak normal. So kita kena beza. Saya budak universiti, kalau kita kalau ada peluang kahwin. Jangan sampai dia Allah tak cinta, lama-lama sengsang. Kadang-kadang boleh jadi berlaku, terutama sebabkan kena sengsang ni, sebab kita tak pun tidak, kita mesti biar benda tu berjalan dengan normal. Dia tengok perempuan dia, kadang-kadang apa? Cinta ni cinta monyet. Tapi jangan couple. Couple ni kalau dalam maksud dia pergi bawa jalan, bawa itu mendekati dia. Benarkah selawat badar, selawat pada tafrijiyah, selawat lain yang tidak ada dalil, benarkah tawassul kepada Nabi baginda wafat? Dia benar. Tuan-tuan, pertama selawat yang ada dalil yang selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun selawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Disebut dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Timbul masalah tentang yang lain, masalah tawassul. Masalah tawassul ni nak tengok macam mana dia tawassul. Bertawassul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi berhubung dengan lelaki rajulun dharir yang datang kepada Nabi dan menyatakan bahawa datang, dan kemudian Nabi mengajar dia tentang tawassul, iaitu Allahumma inni as'aluka bi nabiyyika Muhammad, Allahumma inni atawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammad, ya Muhammad inni atawassalu bika ila rabbi liyaqdi hajati. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan Nabi-Mu Muhammad. Wahai Muhammad, aku bertawassul dengan engkau kepada Tuhanku agar Tuhan menunaikan hajat. Ulama khilaf dalam masalah ni. Bertawassul dengan menggunakan Nabi. Tawassul ni guna nama ya Allah dalam bahasa mudah. Ya Allah, dengan berkat Nabi, terimalah doaku. Pada umumnya tidak ada masalah. Bahkan umum hadis ni nampaknya macam boleh. Tetapi berbeza dengan dia minta ke Nabi. Wahai Muhammad, dalam hadis tu, ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, aku bertawassul denganmu kepada Tuhanku
agar Tuhan menunaikan hajat. Tapi jika tawasul, wahai Muhammad, tunaikanlah hajatku, itu minta kepada selain daripada Allah. Itu syirik. Atau wahai Abdul Qadir Jalani, tunaikan hajatku. Ini syirik. Kemudian ulama bincang lagi, jika mereka bertawasul selain daripada Nabi, boleh ke tidak? Masalah selain daripada Nabi ini berlaku masalah. Kalau orang yang confirm diberi kedudukan oleh Allah dan Rasul dengan nas, ada masalah. Walaupun sebahagian ulama membantah, ada, tapi majoriti kata tak ada masalah. Ya Allah, dan aku bertawasul dengan keberkatan Abu Bakar Siddiq, agar ya engkau wahai Allah tunaikanlah hajatku. Benda macam ada perbahasan, tapi nampaknya tak ada dari struktur ayat, tak ada masalah, tetap minta kepada Allah. Tapi kalau ya Allah dengan berkat ustaz saya ni, macam mana kita tahu ustaz tu Tuhan Allah Taala? Memang ada masa hidup dia ustaz, syekh kita, tarekat ke apa, tapi kita tak tahu hakikatnya yang sebenar di sisi Allah. Kemudian yang menjadi masalah, mereka ni pergi minta kubur tu, dikubur, kena pergi ke kubur minta. Dan ini mereka melakukan syirik dan minta kepada wali-wali berkenaan. Ada soalan yang lain? Bolehkah orang soleh melihat Nabi secara sedar? Ini dakwaan melihat Nabi secara Allah ini didakwa oleh orang sufi, dan kita ahli sunnah menolak hal ini. Walaupun orang yang dakwa tu mereka kata mereka ahli sunnah. Pertama, ada hadis di mana man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang tengok aku dalam mimpi maka dia telah lihat aku. Yang ni lihat Nabi yang sebenar, rupa Nabi yang sebenar, keadaan Nabi yang sebenar. Jika dia tengok dalam mimpi, maka berarti mesej tu daripada Nabi. Cuma masalahnya kadang-kadang kita tak tahu, kita sangka tu Nabi. Mai tengok satu orang janggut putih ke apa, kita kata aku mimpi tengok Nabi. Macam mana hantar kita dari Nabi? Dah pakai jubah. Kata Nabi, fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Syaitan tak boleh menyerupai aku, betul. Tapi syaitan boleh menyerupai orang lain. Lalu kita sangka dia Nabi. Ini satu perkara yang mesti kita hati-hati. Dan yang kedua ialah, dan ini menyebabkan golongan tarekat ambil kesempatan. Dia dakwa, dia jadikan aku mimpi tengok Nabi dan Nabi kata sekian-sekian. Dia dakwa, kita tak tahu jauh benar-benar atau tidak. Dan kemudian Nabi tidak mungkin boleh mendatangkan apa-apa amal ibadat yang baru, hukum baru. Kerana al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agama kamu. Quran kata. Berikutnya ialah, adakah kita boleh menjumpa Nabi untuk selesai masalah? Ini juga adalah dakwaan yang kena berhati-hati. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala sebut satu benda yang penting. Kata Ibn Taimiyah, bila berlaku krisis pada zaman sahabat Muawiyah, Ali, Aisyah, Ali, sahabat tak tahu nak berpihak kepada siapa. Sahabat dekat dengan Nabi. Tak pernah ada sahabat pergi kat kubur Nabi kata, wahai Rasulullah, tolong habaq kat kami nak menyembelahi siapa. Padahal mereka lebih penting nak menyembelahi siapa. Mereka sahabat, mereka lebih kenal Nabi, kubur Nabi masih ada. Tak pernah pun seorang pun di kalangan mereka kata, sebenarnya kita kena sokong Ali. Aku malam ni Nabi main dalam mimpi, habaq kata kena sokong Ali. Tak ada. Kok pakat pergi kubur Nabi ramai-ramai, Rasulullah keluarlah pada kami, bagi tahu siapa. Tak ada. Sedangkan mereka sahabat. Tiba-tiba yang tarikat kata, masa dia duduk tawaf paling tak nampak, keluar tangan ke Kaabah, tangan Nabi, dia bagi surat yang baik. Surat tu mana? Surat tu dah ada simpan. Oh. Mai tarikat lain pula, hang jumpa di mana? Di Kaabah. Aku lebih sikit pula. Aku masa pi je tak kubur Nabi tu, Nabi mula aku ambil di kubur. Mai tarikat lain pula, kena tengok, setiap tarikat ada versi dia sendiri. Aku
Aku pula dia kata Nabi tak dan. Masa aku pergi tu dia tak dan lagi. Aku balik kan baru ni dia hantar main. Nabi main kan tak? Dia hantar main. Nabi Khidir hantar main kan. Tapi Nabi Sa'ad, tuan-tuan tengok, setiap guru tarikat membuat dakwaan yang macam-macam. Padahal benda yang dia nak dakwah tu lekeh sangat. Nak dibandingkan apa yang sahabat perlu menentukan pihak mana patut mereka berjuang ketika berjihad, ketika berkrisis antara isu Ali dan isu selain daripada Ali, iaitu Aisyah, Talha bin Zubair dan seumpama. Tak pernah Ali ni khalifah yang keempat ni yang Nabi sebut. Ali kata, wahai umat Islam sendiri, hampa tak tahu nak sokong siapa. Aku nak cerita, malam tadi aku mimpi Nabi dah habaq aku, hampa memang nak sokong aku. Lebih perlu lagi masa tu. Dan kalau Ali kata pun orang tak nafi lah, pasal orang tak kata Ali bohong. Tapi Ali pun sepupu Nabi, orang yang Nabi sayang, orang yang Nabi kata lelaki yang disayangi oleh Allah dan Rasul. Tak berlaku macam tu. Mai baru simpan janggut, sebut pun Allahumma salli ala Muhammad pun tak lepas lagi sebut nama Muhammad pun. Tiba-tiba dia habaq mai kat kita bahawasanya Nabi mai bagi sendiri dah. Sallallahu. Jadi tuan-tuan, hati-hatilah benda-benda. Ada soalan? Tak ada riwayat yang Nabi kata dekat nak mati ummati. Hadza rawahu Ustazah TV3. Tak ada. Nabi dekat nak meninggal, Nabi kata ila rafiqil a'la. Nabi meninggal di atas bau Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata aku memilih kepada teman yang maha tinggi, iaitu Allah. Betul, saya tadi tengok satu orang, saya tak mahu sebut nama lah, itu urusannya. Pertama saya nak ulas sikit. Ada satu orang penceramah TV3 yang timbulkan masalah dengan menyatakan Valentine Day itu ialah ajaran Kristian, penuh tradisi Kristian. Dan orang Kristian Persatuan Gereja dan bantah. Tuan-tuan saya dah sebut, kita janganlah buat benda ni. Pertama, walaupun Kristian tu ajaran, bukan ajaran Islam, tapi kita tak boleh tuduh benda yang dia tak kata. Benda yang orang barat buat, bukan itu orang Kristian suruh, ataupun ajaran Kristian suruh. Mungkin orang Kristian buat, tapi bukan ajaran Kristian suruh. Barat telah macam-macam ada kat dia. Satu orang Islam pergi bom satu tempat yang mana membabitkan orang awam mati. Orang Islam tu pakai leban, pakai serban, pakai jubah. Masa nak bom dia kata Allahu Akbar. Barat kata Islam bom orang awam. Tuan setuju tak? Setuju tak? Tak. Kita kata yang tu memang orang Islam, tapi Islam tak ajar. Dia kata tak kira dia orang Islam. Apa yang orang Islam buat belum tentu Islam suruh. Apa yang Melayu buat bukan tentu Islam, belum tentu Islam suruh. Apa yang orang Kristian buat belum tentu Kristian suruh. Kita pun tak mau, jangan jadi. Memang dia pada tuduh kita, tapi kita tak mau jadi macam depa. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu cerca orang yang menyeru selain daripada Allah, nanti mereka mencerca Allah secara pemusuhan tanpa ilmu. Ini kena jaga. Sebab itu tuan-tuan, dalam isu ni kita nak kata pada pihak Kristian, kita tak setuju, kita tuduh mereka. Kita apologize sebenarnya. Tapi kita kata Kristian pun jangan tuduh orang Islam bukan. Tapi kita minta pertama berkenaan kalau boleh edit sikitlah kenyataan dia. Betul sikit. Yang kedua ialah, tak tahu saya. Tapi yang kedua bayangkan. Saya tadi tengok, saya tak tengok jauh dari kedai, saya tengok satu orang penceramah perempuan ceramah di TV3. Macam yang penyanyi dia ceramah dengan bergaya, dengan dia ceramah bergambar, dia pun ceramah bergambar dengan solek kalnya, dengan warna-warni yang
berceramah tentang kisah kasih dan Rasul. Saya ingat kalau Rasulullah ada pun Rasulullah tak bagi dia punya cara. Jadi penceramah ni macam dengan kadang-kadang macam dengan atau punya you nak promosi baju juga dengan begitu punya libas syuhrah dilarang, pakaian yang menonjol pelik pada orang lain. Apatah lagi wanita. Bukan kita kata perempuan tak boleh pakai elok, boleh pakai, tapi janganlah pakai pelik doang. Lepas tu cakap dia orang dia ya, pergi di setempat dengan tangan begini berjalan ke sana polite. Jadi perempuan yang santun lah biasanya macam mana kan. Saya ingat itu memberikan, saya bimbang isu orang kata kalau ustazah pun boleh buat, kita lagi boleh, yang tu dia besar. So saya ingat kena baiki sikit lah TV ni. Bukan boleh dia ceramah tak ada masalah, ceramah lah, saya tak tahu isi kandungan tu kena baiki lah, tapi tak salah orang cakap tu. Tak tahu. Tuan-tuan telefon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ikan mancing ataupun ikan kata yang tak ada dua jari setengah, kalau tak dibuang kakak dalam perut dia, adakah haram dimakan? Tidak haram dimakan. Semua daripada tubuh ikan tu halal. Kalau ada sedikit najis dia yang dimaafkan, perlu buka tengok putih dia nanti buang dia, buang najis tu dan basuh. Fatwa ni tengah ditanya, terutama ikan peram Mesir sama ya. Ulama-ulama telah keluarkan semua benda boleh dimaafkan. Dia panggil umumul balwa, dimaafkan. Dia berkata haram. Tuan-tuan, makanan yang zahirnya halal, hukumnya halal. Halal. Tak ada masalah. Tambah pula ada pihak yang cok kata halal. Halal. Orang kata mungkin ada. Mana boleh tahu mungkin. Kalau nak kira mungkin, semua benar. Kita kira yang zahirnya halal. Ya, jangan benda ni agama tak suruh kita berlebih-lebihan mencari benda yang tak betul. Sallallahu alaihi wasallam.